Salam sejahtera, Datuk Tuan Speaker. Adun-adun, ahli-ahli yang berhormat, tidak lupa juga ketua-ketua jabatan dan ketua badan berkanun kerajaan, pengarah-pengarah GLC serta rakan-rakan media yang sedang menonton live di atas talian dan juga rakyat negeri Perak yang sedang menonton live di atas talian. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam perbahasan titah ucapan tuanku. Pertama sekali, saya ingin bangkit tentang isu Hospital Kampar. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kekanda Selama kerana telah menjemput saya untuk menghadiri taklimat dan mesyuarat tentang Hospital Kampar bulan yang lalu. Bersama dengan agensi-agensi yang berkenaan, setelah lebih 2 tahun selepas pentadbiran baru mengambil alih, akhirnya kita dapat melihat satu usaha dan perkembangan positif terhadap pembangunan Hospital Kampar di mana mesyuarat tersebut telah bersetuju untuk meneruskan pembinaan Hospital Kampar Kerajaan di tapak yang dicadangkan dan diluluskan oleh pentadbiran Pakatan Harapan sebelum ini, iaitu di Kampung Cangkap Baru. Pihak PDT Kampar juga dalam proses menyediakan satu kertas cadangan untuk mengambil alih tanah beserta dengan anggaran kos di tapak Kampung Cangkap Baru supaya projek Hospital Kampar dapat dimasukkan ke dalam rolling plan suku keempat tahun 2023. Saya faham bahawa mesyuarat itu hanya diadakan bulan lepas. Namun saya berharap Exco Selama boleh memberi informasi terkini, kemaskini yang terkini, sama ada kertas cadangan pengambilan tanah telah pun siap sedia dan juga tentang garis masa kasa untuk pembinaan Hospital Kampar. Mesyuarat bulan lepas juga telah dengan sebulat suara menolak cadangan daripada UTA supaya pihak kerajaan negeri mengadakan usaha sama joint venture untuk membina hospital swasta. Namun sehingga hari ini, belum ada apa-apa pengumuman rasmi daripada pihak kerajaan negeri untuk menolak cadangan usaha sama untuk membina hospital swasta dari UTA. Jadi di sini saya nak mohon supaya pihak kerajaan negeri boleh membuat satu pendirian yang tegas tentang cadangan usaha sama dari UTA ini. Sama ada pihak kerajaan negeri bersetuju ataupun tidak setuju tentang cadangan dari pihak UTA supaya kita boleh matikan isu ini dan isu ini tidak berulang lagi. Isu kedua yang saya ingin bangkit ialah tentang Green Ridge, di mana Battle of Kampar telah berlaku di Perang Dunia Kedua. Tapak Green Ridge merupakan satu-satunya tapak di mana askar Jepun berjaya dikalahkan di Tanah Melayu semasa dicerobohi oleh askar Jepun pada Perang Dunia Kedua. Pada tahun 2015, Perdana Menteri India, Modi, telah pun menyatakan hasratnya untuk membina satu war memorial untuk askar-askar yang telah berperang dan berkorban dalam peperangan tersebut. Suruhanjaya Tinggi India pada bulan Disember lepas juga menyatakan hasrat yang sama untuk membina war memorial di Green Ridge. Saya difahamkan bahawa sebanyak 199 bidang tanah yang seluas 16 ekar di Green Ridge telah diberikan kepada pemaju pada tahun 1981. Jadi pada masa ini, tapak Green Ridge ini dimiliki oleh sebuah syarikat swasta dan juga 4 orang individu. Saya berharap pihak kerajaan negeri boleh meneruskan usaha untuk mengambil tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 kerana tapak Green Ridge ini merupakan tapak yang amat bernilai dari segi sejarah dan juga warisan negara. Dan juga supaya tapak Green Ridge ini boleh digazet sebagai tapak warisan negara selepas pengambilan tanah berlaku. Nah, ini juga membolehkan usaha pembinaan war memorial di Green Ridge menjadikan satu realiti. Isu seterusnya yang saya ingin bangkit ialah tentang banjir kilat di negeri Perak. Menteri Air dan Alam Sekitar Tuan Ibrahim telah menyatakan pihak Kerajaan Persekutuan menganggarkan akan memperuntukkan lebih daripada 300 bilion untuk mengatasi banjir kilat di seluruh negara Malaysia yang akan dilaksanakan secara berperingkat selama 50 tahun sehingga tahun 2100. Saya berharap, adakah pihak kerajaan negeri ada membuat apa-apa kertas cadangan ataupun dalam jangka masa panjang, berapakah peruntukan yang negeri Perak hendak memohon dari pihak Kerajaan Persekutuan? Memandangkan banjir kilat sering melanda negeri Perak, saya mengusulkan supaya pihak kerajaan negeri boleh memperjuangkan
paling kurang 5% daripada anggaran 300 bilion dari Kerajaan Persekutuan, iaitu sebanyak 15 bilion untuk negeri Perak untuk jangka masa 50 tahun. Ataupun purata setiap tahun negeri Perak perlu dapat sekurang-kurangnya 300 juta untuk mengatasi banjir kilat di negeri Perak secara menyeluruh. Saya juga ingin mengalih perhatian Dewan terhadap kertas projek mengatasi banjir kilat Kampar yang telah disiap sediakan oleh pihak JPS sebelum ini, sejak tahun 2019. Pihak JPS Negeri Perak telah menganggarkan kos lebih kurang 10 juta. Kalau kita boleh memperjuangkan 5% daripada peruntukan persekutuan dan mendapat 300 juta peruntukan tahunan untuk Negeri Perak, saya yakin, at the scheme of things, saya percaya 10 juta untuk Kampar untuk atasi masalah banjir ini bukan jadi masalah. Tuan-tuan yang dipertua, semasa pentadbiran Pakatan Harapan, kita telah meluluskan projek membina kilang baru oleh Kosan Rabers di Bidor yang melibatkan pelaburan sebanyak 2.15 bilion ringgit dan untuk menjana pekerjaan sebanyak 6,000 peluang pekerjaan. Namun saya difahamkan bahawa pentadbiran kerajaan baru ini telah mengesyorkan supaya pihak Kosan Rabers supaya kita semula sisa-sisa air daripada proses pengeluaran getah. Namun, garis panduan sedia ada hanya menyatakan pihak kilang getah hanya perlu mengeluarkan air bergrade B sahaja. Pihak Kosan Rabers telah memberi komitmen untuk melepaskan air bergrade A yang lebih tinggi daripada garis panduan sedia ada. Namun Kosan Rabers tidak mempunyai kemampuan untuk mengita semula air yang dilepaskan kerana ia melibatkan kos yang terlalu tinggi dan tidak kos efektif. Jika pihak kerajaan negeri bertegas mahu pihak Kosan Rabers untuk mengita semula penggunaan air pengeluaran getah, Kosan Rabers mungkin akan mempertimbangkan semula keputusan untuk membina kilang di negeri Perak. Dan kita bakal mungkin kehilangan pelaburan yang bernilai 2.15 bilion ringgit. Dan juga ia akan menyumbang kepada 6,000 peluang pekerjaan. Jadi saya berharap pihak kerajaan negeri boleh membuat satu keputusan yang sejajar dengan garis panduan dan mengumumkan supaya hanya air bergrade B sahaja dikehendaki untuk pelepasan sisa air oleh kilang-kilang getah yang berminat untuk melabur dan membina kilang di negeri Perak supaya kita boleh menarik lebih banyak kilang-kilang untuk melabur di negeri Perak dan memacu ekonomi negeri Perak.